Dulu. Okay. Bagi tahu Ustaz tunggu dulu ya, kita nak live lagi dulu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Starts off microphone. Ya, Ustaz ada perbincangan hangat tu nampak. Starts off microphone. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz terdengar. Ustaz tengah ada perbincangan hangat tu Ustaz. Nak bagi sumbangan. So kita nak susun orang tu dapat berapa, orang yang ni dapat berapa. Sebab dekat ujung-ujung tahun ni saya nak habiskan lebih kurang 1,600 nama. Nak diangkat peruntukan lebih kurang 0,5 juta. So kita duk ingat benda jumlah tu banyak, rupanya masih sikit. Ramai lagi orang yang sangat perlu kepada bantuan. So tak apalah tu. Hari ni kita pada ayat yang ke-18. Sudah. Ustaz, saya silap Ustaz. 18 tu dia untuk ayat ke-12 Ustaz. 18 pula. 12. 12 Ustaz, minta maaf silap. 12. Saya tak sangat tahu. Minggu lepas kita bincang, kita terlebih kepada lari pada sasaran lah kan, bincang pasal isu syajat kan. Tapi pagi ni soal kita sambung ayat 12 insya-Allah. Okay, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Syida, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia setiap pagi Rabu untuk kita sama-sama lihat balik ayat-ayat Quran, dan semoga ayat-ayat Quran ini bukan sekadar jadi hudan, petunjuk, tetapi dia samsat menghiburkan hati kita yang begitu dambakan petunjuk. Saya dalam grup yang lain saya kongsikan saya jejaki semula kisah Nabi Adam dan pada penciptaan yang pertama, penciptaan pertama kali. Lalu bila dijejaki kali kedua, kali ketiga dan kali seterusnya ini, rupanya pada ayat yang ke-39, pada ayat yang ke-39 suratul Baqarah, Allah sudah pun 39 ke? No, 38. Qul nahbitu minha jami'a
fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Cuba bayangkan sewaktu Nabi Adam turun ke dunia, Allah sudah pun titipkan buat dia. Siapa yang ikut, siapa yang bila didatangkan pada dia huda, dan siapa yang ikut huda, dia tiada kegusaran, tiada ketakutan dan tiada kesedihan. Nabi Adam sudah pun diberitahu cari huda. Dan cuba lihat awal surah Baqarah. Allah kata apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah mulakan sejak zaman Nabi Adam, mula dia turun, Allah kata tolong cari huda. Dan kita umat penutup, umat akhir zaman, Allah kata ini kitab huda. Oh. Berapa jauh tu beza jarak. Dan Allah bagi tahu daripada awal lagi manusia cari huda ni. Dan kita pula dibentangkan ini huda, kau tak payah cari, ini kami datangkan huda padamu. Dan bentuk apa lagi? Kegembiraan bentuk bagaimana lagi yang Allah perlu sediakan untuk kita, dan kita perlu hargai sungguh-sungguh, terutamanya Quran yang berada di hadapan kita, in the midst of us, yang berada dekat keliling kita ni. So ayat 12 surah Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah kathiran minaz-zann, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Bila sebut tentang sangkaan ini, dia merupakan arahan yang paling sukar. Paling sukar. Suatu minggu yang lepas tu, bukan tersasar sebenarnya, tapi begitulah bila sentuh perkara yang macam mana, sangkaan ini, kita tak lari daripada kegiatan meneka-neka. Ustaz, Sajat buat macam tu, takut anak saya nanti terpengaruh. Sekarang ni anak tu dah terpengaruh ke belum? Ketakutan tu masa akan datang. Benda belum berlaku. Kan Allah kata, fala khaufun alaihim, tiada ketakutan, kegusaran, kekhawatiran, sebab kita sudah mula mengikut petunjuk dari Allah. Ikut petunjuk Ustaz, tapi kita takut juga. Serahkanlah urusan masa depan pada Allah. Tapi Ustaz Sajat tu macam tu. Saya tanya Dr. Izwan, Doktor, adakah kemungkinan tiada ruang untuk kita bersangka baik pada Sajat? Dia kata, bukan macam tu Ustaz, jangan macam tu. Kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam perjalanan hidup dia. Kerana sangka baik kita tu masih bermanfaat sebab dia masih hidup. Melainkan benar jelas dia mati dalam keadaan begitu, dan kita pun tak tahu dia dah bertaubat ke belum. Kita tak tahu. So benda gaib dan benda tak tahu ni kita jangan meneka-neka. Dalam ayat ini Allah nak kita benar-benar pure intention pada yang namanya manusia. Bayangkan orang-orang tidak beriman, Allah tidak panggil sebagai kafir, melainkan mereka sudah bertindak menolak secara jelas ayat-ayat Allah. Sebab tu Allah sebut walaqad karramna bani Adam. Dan benda sangka buruk ini dia memang sudah built in dalam diri. Usaha kita untuk membersihkan diri itu Allah nilai dengan sebaik-baik dan sebesar-besar ganjaran. Dan cuba tengok. Ayat ini, kan, penggalan ayat ini yang berkaitan dengan kerja hati. Terlebih dahulu Allah sebut tentang
pekerjaan fizikal pada ayat sebelum. La yaskhar, la talmizu, la tanabazu. La yaskhar, la talmizu, la tanabazu. Semuanya fi'il mudhari. Benda yang kita buat, merendahkan orang, memanggil ataupun kutuk diri sendiri, dan tanabazu, menggelar. So, itu adalah perbuatan fizikal. Kemudian Allah datangkan pekerjaan hati. Sangka buruk. Menyangka-nyangka. Selepas daripada itu, Allah datangkan pula fi'il mudhari. La tajassasu. Kemudian la yaghtab. La tajassasu dan la yaghtab, fi'il mudhari. Di awal fi'il mudhari, di akhir fi'il mudhari, di tengah-tengah Allah datangkan perbuatan hati. Apa dia? Sangkaan. So rupanya badan kita ini, kan, lidah kita, tangan kita, mata kita tidak akan bergerak, melainkan tidak akan bergerak ke arah yang Allah tak suka, melainkan kalau tidak dimulai dengan sangkaan. Mulut kita tak akan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kalau hati kita tidak berprasangka terlebih dahulu. Kita tak akan mengumpat, la tajassasu, kita tidak akan mengintai kalau tidak didorong dengan sangkaan terlebih dahulu. Kita tidak melakukan aktiviti mengumpat, mengata orang, kalau tidak dengan sangkaan. So, kita tahu bahawa Quran ini terbina, ada surah-surah yang terbina dengan ring composition. Dan sekarang Allah bagi tahu tentang ring composition. Di tengah-tengah perkara paling penting untuk kita berusaha adalah dengan membiasakan sangkaan baik terhadap manusia terlebih dahulu. Tapi Ustaz, ini bukan sangkaan Ustaz, dia dah terang-terang buat Ustaz. Terang-terang buat. Sangkalah baik terhadap masa depan dia. Mana tahu dia bertaubat. Sebab dia bukan pada level Firaun yang sudah mati, sudah pun tenggelam. Kita baca kisah Firaun. Firaun, that's it. Dia sudah melalui fasa kehidupan dia. Dan ternyata dia hidup dalam keadaan tidak beriman. Itu bukan sangkaan dah. Realiti. Tapi ini kita berhadapan dengan manusia yang ada potensi masa depan untuk berubah. Dia bukan selevel Abu Jahal yang sudah pun turun wahyu 13 tahun, 10 tahun sebelum dia mati. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tak, dia tidak level begitu. Orang dekat keliling kita, letaklah sangkaan baik. Bukan untuk dia, untuk kita. Sangka baik ni bukan untuk dia, untuk kita. Sebab pentingnya untuk kita bersangka baik, nanti kita akan kembali kepada Allah. Membawa hati ni. Allah tahu luar dalam kita. Dan dengan sangkaan baik ini sebenarnya mensejahterakan hati kita. Abu Lahab, yes, Abu Lahab. Minta maaf, Abu Lahab. Dan benda ni sebenarnya panjang. Ulama bahas pun panjang. Tapi apa pun seperti pesan Luqman kepada anak dia. Tadi pagi saya sempat dengar Ustaz Zarifi ulas tentang surah Luqman tu.
kenapa Allah titipkan kepada kita pesan Luqman kepada anak. Dia memberi panduan kepada kita untuk melakukan perubahan, untuk mendatangkan pesanan. Pesanlah ataupun ubahlah benda yang di bawah kawalan kita. Bapa kepada anak. Anak tu masih berada di bawah kawalan kita. Sajat tidak. So, bila kita rasa kita nak ubah dia, atau kita rasa nak merubah masyarakat, itu luar jangkau. Yang penting adalah bagaimana kita nak cuba mempengaruhi anak yang sedang terpengaruh dengan benda luar. Sebab tu perbualan kita yang lalu tu, kita lebih kepada macam mana nak ubah benda yang kita tak boleh nak kawal. Sebab anak kita, kan, orang yang berada dalam circle kita ni, kita lihat, oh dia seolah-olah macam dipengaruh oleh pihak luar tu. So tugas kita, apa usaha kita untuk mempengaruhi circle kita ni. Circle kita. Saya sangat suka pendekatan Kak Salina. Dia berusaha begitu keras untuk kenalkan anak dia dengan Quran. Namun, bila kita cuba beberapa kali dengan pendekatan yang serupa atau beberapa pendekatan, dilihat macam anak tu masih, dia tak macam kita lah Ustaz. Dia masih nak huha-huha. Percayalah bahawa kita sebenarnya sedang menanam benih. Dan benih yang kita tanam tu boleh jadi akan bertunas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Anggaplah macam kita ni petani yang bukan menanam dengan anak pokok, tetapi kita tanam benih. Benih tu siapa yang akan pecahkan supaya tunas keluar? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha je. Tetapi hasil tu bukanlah bergantung kepada apa yang kita buat. Tetapi hasil tu gantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang kita tak nampak sebab kita juga pernah remaja. Kita juga pernah berada dalam situasi anak-anak tu. Mana nak dengar semua tentang Quran, tentang nasihat, dia tak nak. Kita dulu pun lebih suka tengok apa? Kamen Rider, Gaban, Inspektor Angkasa, Gaban. Kita lebih suka tengok kartun. Kita lebih suka main game. Waktu kita muda. Towards the end ini, barulah kita berjinak dengan Quran, membaca Quran dan kita rasai kelazatan, kenikmatan. Dan kita nak supaya durian yang kita rasa ini, anak kita pun nikmati. Itu memang difahami. Tetapi rupanya anak kita tak suka durian. Dia suka durian krip. Dia suka bentuk bukan durian, tapi bentuk macam ice blended. Tapi kita belum ada kemahiran tu nak buat ice blended tu. So, biarlah dia membesar, tetapi dia pernah dengar input-input tentang Quran. At the very least, dia pernah dengar input-input itu dari kita. So, minggu lepas pun saya ada kongsi. Tak tahu saya ada kongsi dekat sini ke atau dekat tempat lain. Saya kongsikan suratul Maidah yang turun pada yang turun di akhir
di akhir-akhir sebagai penutup kepada wahyu. Surah Maidah adalah surah yang ke-112. Dalam turutan Quran dia adalah surah yang kelima ke-6. Surah yang turun sekaligus. Surah yang ke-112 turun secara sekaligus, dan dalam surah Maidah ayat ke-30 disitulah Allah letak pengharaman arak. Total. Tak boleh minum arak. Bayangkan, Nabi berjuang 23 tahun. Pada tahun ke-22, barulah arak diharamkan secara total. Boleh nampak tak? Arak tu sudah jadi darah daging. Minum arak ni dah jadi darah daging kepada masyarakat Arab jahiliyah. Quran datang untuk stop orang Islam yang sebelum tu jahil, yang sudah biasa minum arak. Pada tahun-tahun terakhir sebelum Nabi wafat. Berdikit-dikit. Benda yang dah jadi kebiasaan. Terutamanya berkaitan dengan ni. Zon, sangka ni. Benda dah jadi kebiasaan. Anak kita sudah membesar dengan suasana macam tu. Sekarang lagi TikTok, Instagram, tak tahu lagi apa lagi masa akan datang. Anak kita membesar dengan begitu. Ayat 30 surah Maidah. Ayat 30. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Perkataan sama pula diguna. Fajtanibu, memang benda tu sudah jadi darah daging. Kita bukan bicara dengan berkaitan dengan sahabat-sahabat besar Umar, Abu Bakar yang hatinya begitu kuat. Kita sedang lihat sahabat-sahabat kecil yang namanya tak disebut pun, tetapi mereka sangat struggle untuk ayat 30 kisah Abil Qabil, 90 kot. Tapi memang dalam surah Maidah 90 kot. Cuba cek ayat 90 surah Maidah 5:90. Yes. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu, jauhilah. Benda itu sudah jadi tradisi dan amalan biasa masyarakat pada waktu itu. Tetapi larangan total yang Allah datangkan di hujung. Tapi bukan bermaksud selama sepanjang 20 tahun Nabi tidak berusaha untuk membentras aktiviti itu. Apa yang nak didatangkan adalah bagaimana Allah datangkan arahan itu bukan secara mendadak dan tiba-tiba. Sekarang datang, sekarang kau kena tinggalkan. Tak. Berilah dia masa, tempoh. Datangkanlah kita punya hujah. Datangkanlah nasihat-nasihat yang baik. Semacam itu. So, buruk sangka. So, daripada buruk sangka ini, Allah kata jangan mengintai. Kenapa kita mengintai? Sebab hati kita rasa tak selesa pada orang tu. Kita dah target dah dia. Cuma ayat ini ada ulama kata, kan Ibnu Ashur, Zamakhsyari, dia terpakai kepada masyarakat. Berbeza dengan pihak berautoriti. Polis misal kata, dia perlu ada pendekatan berhati-hati. Itu beza. Tapi kebanyakan masa kita, bukannya dalam keadaan macam tu. Kita bukan pihak berautoriti. Nah, yang ni terbuka kepada semua orang, orang beriman. Tapi pihak penguatkuasa, dia dalam keadaan berbeza. So itu dia pembatas.
So, wala tajassasu, jangan mengintip, mengintai. Unless kalau dia pihak berwajib, pihak berkuasa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat setengah kamu dengan setengah yang lain. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu suka ayyakula lahma akhihi maita, ada mayat terbaring di ruang tamu, dan pernahkah kita terfikir untuk melapah mayat tersebut? Kalau kita terfikir begitu, maksudnya kita tidak normal. Bayangkan contoh yang begitu meloyakan Allah datangkan untuk mencegah manusia daripada aktiviti mengumpat. Kita tak rasa mengumpat itu suatu yang besar kerana kita tidak dibawa kita tidak menggambarkan picture dalam kepala kita bagaimana jijiknya untuk kita meratah mayat saudara kita, mayat adik-beradik kita, mayat mak bapak kita. Pernah tak waktu kita menghadiri atau keluarga kita meninggal time COVID ni, kan banyak antara ahli keluarga yang meninggal. Pernah tak waktu kita hadiri proses tu, ada orang bagi peringatan, tuan-puan, ada siapa-siapa yang nak ambil sikit daging untuk dimakan? Pernah tak datang nasihat macam tu? Selalunya kita disibukkan dengan, jom kita baca Yasin sama-sama, doakan untuk si mati, atau kita istighfar sama-sama. Siapa-siapa yang ada hutang, tolong bagi tahu pada tuan rumah. Ada tak orang pernah datang bagi tahu, okey tuan-puan, sini ada mayat. Ada siapa-siapa yang ingin nak ratah dia sekarang? Nak ambil sikit, potong daging dia, buat gulai. Sanggup tak dengar nasihat macam tu? Basically Allah sedang bagi nasihat itu sekarang pada kita. Ni ada mayat. Kau nak datang gigit. Mari, siapa-siapa yang lapar, gigit. Ratah dia. Ayakula lahma akhihi. Makan. Makan tu pula yakula fi'il mudhari. Makan continuous. Gigit, ratah. Chew. Lahma akhihi, daging. Adik-beradik dia. Akhihi. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara dia. Maita, waktu dia sedang mati jadi mayat. Ada tak kita cakap dengan anak kita? Atau dengan rakan sepengumpatan kita? Dan bayangkan kalau kita dah cakap macam tu, mereka masih ke berselera untuk teruskan mengumpat? Oi, dahsyat. Tengok bagaimana Allah datangkan satu contoh yang terus menghilangkan nafsu kita untuk terus buat benda tu. Nasihat mengumpat ni dah lama dah kita dengar. Nasihat jangan mengumpat ni dah lama kita dengar. Malah bukan hanya di sini, ada surah yang lain. Allah kecam perbuatan itu dimulai dengan wailul likulli humazah lumazah. Allah kecam dengan perkataan wail. Satu kecaman paling tinggi. Yang kita translate bukan sekadar cilaka. Neraka wail bagi kamu. Kalau Allah yang kecam dengan neraka wail, itu bukan kecaman sebarangan. Itu kecaman dengan kemurkaan. Malah surah itu datang selepas Allah bagi tahu innal insana lafi khusr.
surah Asr, sebelum surah Humazah. Semua manusia dalam kerugian. Yang paling rugi adalah yang menerima kecaman dengan Humazah, Lumazah. Tapi kita menanggapi aktiviti mengumpat ni sebagai, Ustaz nak buat apa Ustaz? Malah lebih dahsyat aktiviti ini, kita jadikan dia siaran langsung. Cuba tengok kadang dalam bual bicara, terutamanya ceramah-ceramah pentas politik. Dia sebut nama kawan tu terang-terang. Allah kata wala yaktab ba'dukum ba'dha. Rancangan TV, melodi. Dia berkisar tentang apa? Fui, dahsyat tuan-tuan. Meletup. Dia tentang apa? Dia bicara tentang peribadi. Malah sampai buka aib manusia lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Satu, seruan ini untuk orang beriman. Bukan untuk orang Islam. Untuk orang beriman. Setuju. Kita terlalu banyak dihidangkan dengan hiburan yang sia-sia. Dan inilah preparation kepada orang beriman sebelum seruan terakhir, seruan ke-6 pada ayat yang ke-13 ni nanti. Sebelum tu, Allah bagi tahu orang beriman ni, sampai ke ayat 12 ni, kau kena prepare. Terutamanya sediakan hatimu. Hiburan tu untuk apa? Kan hiburan yang selama ni kita ikuti, untuk apa? Untuk mengisi sesuatu yang kosong di hati. Kita nak hiburan ni sebab kita rasa hati kita kosong. Nak diisi. Nanti jangan lupa 19 hari bulan. Tengok salam pagi, saya ulas tentang nasihat Luqman kepada anak dia. Part and parcel daripada nasihat Luqman kepada anak dia. Dan saya sebut tentang hiburan. Saya sentuh sikit tentang hiburan. Dan waktu rakaman tu dibuat, pengacara tu macam tak tahu sama ada dia tak puas atau dia rasa apa lagi hiburan lain. So, hati kita ni tuan-puan, kan Allah kata allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan ini, al-khannas ini sentiasa membisik, mendatangkan was-was ke dada manusia. Dan dalam dada ada hati. Dan selalunya kita bawa analogi, dada dan hati itu ibarat rumah dan halaman rumah. Rumah dan halaman. Dada itu adalah ruang yang mengisi hati. So, apa possibility untuk kita dengar bisikan di halaman rumah? Tak mungkin kalau rumah kita ada aktiviti. Mungkin kita tengah masak, tak mungkin akan dengar bisikan kat luar. Bisik kot, bukannya jeritan. Bisik. Kan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang datangkan was-was. Tapi tak sebut bisik kan? Dia tak sebut bisik kat situ. Dia kata datangkan was-was. Dia datang dan pergi, datang dan pergi. Macam ada tetamu, dia datang, pergi. Dia datang dan pergi. Apa chances untuk kita sedar ada orang datang? Kalau kita sedang beraktiviti, pasang vacuum, tengah vacuum rumah, tak mungkin akan sedar orang datang kat luar. Tapi kalau rumah kita senyap sunyi, tak buat apa-apa, orang bisik kat luar pun kita dengar.
Kalau hati kita sunyi dari ingatan pada Tuhan, tak ada aktiviti, sunyi, dan kita rasa kosong-kosong, macam lagu Najwa Latih. Hatiku kosong, kosong, kosong. So, bila kosong, ruang yang kosong, dia perlu diisi. So, bila kita tidak mengisi hati itu dengan ingatan pada Tuhan, melihat alam, tidak rasa terhibur dengan perkara itu, kita nak hiburan yang mengisi kosong hati itu. So, bila hati kita sudah diisi dengan benda selain daripada ingatan pada Tuhan, hati makin lama akan makin sakit. Maka kita mudah terjerumus kepada rasa nak menyangka buruk. Kita rasa orang lain buat seperti mana kita. Tu tengok sorang-sorang tu, tengok porno lah tu. Kenapa kita menyangka buruk semacam itu? Sebab kita sangka kalau kita waktu kosong pun buat begitu, dia confirm buat begitu. Kan sangka buruk. Malah lebih mendukacitakan, kita selalu ungkapkan sangka buruk ini pada anak. Kadang bila anak kita balik sekolah, dia letih seharian. Kadang dia lupa letak beg kat situ. Dia tengah nak bersihkan diri. Kita yang dekat rumah, kita pun letih juga. Kita tengok beg anak kita kat situ. Kan alangkah eloknya kalau kita panggil elok-elok. Nak, ni beg, bawa masuk. Tapi sebab kita pun letih, hari-hari dah sebut macam tu, geram, kita cakap apa? Pemalas, angkat beg. Perkataan pemalas tu kan buruk sangka. Sedangkan dia tidak pun malas. Dia cuma letih, penat. Tapi perkataan kita tu. So, rupanya kadang dengan buruk sangka ini, dia tak ada pun akan ada indikator dekat kepala, dekat tangan sebut, kau sedang buruk sangka. Tak. Benda tu naturally keluar. Perkataan-perkataan kita yang kita ungkapkan pada anak, ni duduk-duduk saja ni, tak nak baca Quran lah tu. Itu kan buruk sangka. Sedangkan kita tak tahu, dia mungkin dekat dalam bilik, baru lepas sembahyang, baru lepas baca Quran, baru nak keluar, tengok sekejap TV. Tapi mulut kita ni, ya Allah. Ni tak ada lain lah ni. So, tolonglah, tone down. Terutamanya bila berurusan dengan orang yang kita sayang. Abang ni tak ada lain, goyang kaki je. Tak nak pun tolong saya masak. Belum apa-apa orang tua tu. Dekat situ pun kena juga. Tu samalah macam bapak engkau. Aduh. Anak yang tak sidai baju, bapak yang kena. Tolong. Tone down. Betul, kita sama-sama penat. Nak menguruskan anak ni sangat penat, sangat letih. Tetapi itulah gunanya ayat-ayat Quran. Untuk menenangkan kita, untuk menghiburkan kita. Sebab bila hati tidak terhibur dengan Quran, maka kita akan mencari hiburan lain. Malah, kita willingly, dalam surah Luqman, kita willingly untuk keluarkan perbelanjaan semata-mata nak dapatkan hiburan. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis. Dan ada dalam kalangan manusia yang sanggup untuk membeli lahwal hadis, hiburan yang melalaikan. Wow. Sebab tu ayat 12 ini Allah tutup dengan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah.
bertakwalah kepada Allah. Why bertakwa? Jaga diri untuk Allah. Sebab tak ada orang lain. Tak ada orang lain yang boleh usahakan untuk kita supaya kita tak sangka buruk. Tak ada. Kita lah kena usaha diri kita. Saya kena usahakan hati saya ni. Tuan-puan kena usahakan hati tuan-puan sendiri. Sebab yang Allah sentuh dekat sini adalah hati. Tak ada orang lain dah. Wattaqullah. Dan di hujung, tengok punya sayang Allah pada kita. Allah garanti. Dia tawwab. Dia bersedia menerima taubat bila-bila masa, berulang-ulang kali. Sebab Allah tahu benda ni berat, benda ni sukar. Nak kita nak keluar daripada kebiasaan, daripada kecil tiba-tiba nak ubah, nak keluar dari kebiasaan itu sangat sukar. Allah tahu. Jomlah kita berulang kali taubatlah pada Allah. Tiap kali kita buat, taubatlah pada Allah. Tawwabur Rahim. Dan kasih sayang Allah itu sentiasa ada untuk kita. Sayangnya Allah pada orang beriman. Allah buka tangan, bersedia bila-bila masa untuk menerima taubat kita. Basically minggu lepas pun kita sedang mengumpat sajad. Dia tak tahu apa pun. Tapi kita sebut nama dia kan. Sebut kekurangan dia. Which is kalau kita sebut ada impak, ada implikasi pada dia. Tak ada pun. Dia tidak pun berubah. Basically kita tengah mengumpat dia minggu lepas. Jomlah sama-sama kita bertaubat. Ya Allah, dia bukan di bawah kawalanku. Yang aku boleh kawal adalah diri aku. Mungkin isteri aku, mungkin anak aku. Dan mereka ada kehidupan masing-masing. Paling penting untuk kita kawal sekarang adalah ni, hati kita. Bagaimana pula tindakan kita terhadap orang yang murtad, Ustaz? Bawah kawalan kita tak? Anak kita mungkin, isteri kita mungkin, kalau bukan bawah kawalan kita, Nabi ada option yang terakhir adalah hati. Hati. Kita benci perbuatan dia. Sahabat kita. Kalau sahabat kita, kalau kita mampu untuk reach dia. Kalau mampu untuk reach dia, kita tunjukkan akhlak yang baik. Orang murtad ni, dia hati dia galau. Hati dia galau. Kenapa hati dia galau? Kosong dari Tuhan. Bila hati dia kosong dari Tuhan, dia akan cuba capai apa saja maklumat-maklumat untuk isi kekosongan tu. Dia akan capai apa saja maklumat untuk diisi kekosongan tu. Dan dia seolah-olah macam orang yang sedang tenggelam. Nak capai apa saja yang dia nak untuk dia keluar daripada kelemasan diri dia tu. So in the meantime, tolong jangan asap maklumat-maklumat yang tak sepatutnya. Kalau dia benci dengar perkataan tentang agama, jangan asap maklumat tentang agama. Sebab akhirnya nanti dia tengah nak lemas ni, kan? Dia tengah lemas. Tapi akhirnya dia fed up. Dan dia terus tinggalkan. Kita tak nak dia kecewa macam tu. Walaupun pada dasarnya Allah masih lagi beri dia peluang dan ruang selagi nyawa tidak berada di tenggorokan. Apa yang perlu, jadilah sahabat yang baik. Jangan cerita pasal agama. Tanya dia, ada masalah ke? Boleh aku tolong? Keuangan ke? Mungkin tentang kehidupan. Sebab saya tidak melihat orang-orang bermasalah ni agama menjadi punca utama. Tidak.
Dia cuma tidak melihat, dia cuma tak nampak agama sebagai jalan penyelesaian. Contoh macam ni lah, tuan-puan baru belajar menjahit. Baru belajar menjahit. So, untuk kita ceraikan kain, kan kain ni kan perlu dipotong. Kain ni kan perlu dipotong untuk jahit. Daripada kain ela macam tu, dia perlu dipotong. Adakah menggunakan gunting satu-satunya cara untuk potong kain? Tidak. Mungkin boleh guna pisau lipat. Boleh guna benda tajam yang lain. Atau boleh koyak je kain tu. Matlamatnya untuk potong kain. Tapi mengikut pengalaman, guntinglah cara terbaik untuk settlekan masalah itu. Tapi kalau orang yang baru belajar, orang yang skeptikal, dia nak cuba, tak nak guna gunting. Dia nak cuba cara lain dulu. Biarlah dia cuba. Dia lalui pengalaman tu. Tapi akhirnya, dia akan akui, betul, guntinglah cara terbaik. Orang murtad ni, dia rasa gunting bukan caranya. Dia nak cuba koyak. Dia nak cuba agama lain ni. Sebab dia melihat, gunting ni terlalu bahaya, terlalu tajam. Tak sesuai untuk aku. Aku nak cara lain. Biar dia. Tapi dalam masa yang sama, selami. Apa sebenarnya yang dia nak? Banyak dia sebenarnya orang-orang yang keluar daripada agama ini. Masalah utamanya bukannya agama. Tapi masalah utamanya adalah sikap. Kalau dia dah murtad selama 40 tahun. Well, yang itu tu kita pun tak tahu hujung hayat dia tu macam mana. Apa nama? Kasim Ahmad. Bukan dia orang yang tidak tahu. Dia baca buku. Dia sangat mengkaji. Tapi malangnya dia tak nampak. Dia tak nampak hadis Nabi tu berfungsi dengan baik. Itu je. Abu Talib. Siapa yang datang pada Abu Talib untuk Islam ni? Manusia terhebat. So, rupanya ada jenis-jenis manusia yang kisah Hadi Hamka, betul. Bukan nak biarkan. Tunjuk contoh yang baik. Kalau biarkan tu kita buat tak peduli. Kita tunjuk contoh yang baik. Adakah Nabi sikap dia terhadap Abu Talib, pakcik dia, Nabi biarkan? Tidak, sampai ke hujung hayat Nabi usahakan juga. Cuba tengok minggu yang lepas saya ada kongsikan kisah Nabi Nuh dengan anak berbanding kisah Ashabul Kahfi. Berbanding kisah dalam surah Kahfi, ayah yang soleh, anaknya akan dipelihara, kan? Lepas tu kita nampak macam, ada kontradik dah Ustaz. Nabi Nuh tu pun soleh, tapi anak dia jadi macam tu. Oh, rupanya kita tidak habis tinjau kisah Nabi Nuh. Kisah Ashabul Kahfi, bapa yang soleh, Allah jaga anak dia. Bapa yang soleh tu dah meninggal. Anak dia masih hidup, Allah pelihara dan Allah jaga. Kes Nabi Nuh. Nabi Nuh masih hidup. Nabi Nuh sampai ke saat akhir. Dialog dia jemput, pujuk anak dia terakam dalam Quran. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keputusan terpisah bapa dan anak. Pun begitu, setelah terpisah, Nabi Nuh akur keputusan Allah, stay dekat bahtera, tidak pun dia pergi terjun nak selamatkan anak, tak. Dia pergi pujuk anak dia. Tapi Allah datangkan ombak, pisahkan keduanya. So Nabi Nuh tahu limit dia. Dia tak terjun pergi selamatkan anak.
dia stay dekat atas perahu, dekat atas bot. Dan selepas banjir surut, berapa lama? Dari start banjir naik, dia terpisah dengan anak, sampai banjir surut, berapa lama? Kalau sumber Bible setahun, setahun setengah. Banjir surut, Nabi Nuh doa, ya Allah, anak aku macam mana? Adakah itu tanda Nabi Nuh biarkan, lepaskan? Nabi Nuh tanya bila banjir surut, anak aku macam mana? Dan Allah bagi keputusan, tak. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selagi Allah tidak datangkan keputusan, selagi Allah tidak cabut nyawa dia, kita terus dekati dia. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan bahawa beragama ni ada makna dan ada manfaat. Sampai ke saat terakhir, sehingga Allah buat keputusan, sehingga Allah cabut nyawa dia. Bukan dibiarkan. Bukan bermaksud kita tidak sebut pasal agama tu, maksudnya dibiarkan. Tak. Tunjukkan yang kita ni beragama. Din. Din ni cara kita hidup. Akhlak kita. Budi bicara kita. Dan bukan bermaksud bila kita jumpa dengan orang murtad, kita tak sebut pasal Tuhan tu, kita tidak berdakwah. Tak. Bukan macam tu. Tengok Nabi pergi rumah budak yang sakit. Nabi ke rumah budak yang sakit, yang Nabi minta izin pada bapa dia, boleh tak aku lawat anakmu? Dan Nabi suruh mengucap. Kan bapa dia, anak tu tanya pada bapa, bolehkah aku mengucap? Bapa dia kata, ikutlah. Ikutlah Muhammad. Anak tu mengucap. Pada saat-saat akhir, Nabi pergi melawat. Tapi Ustaz Zul kata, tak, kisah tu tak betul. Kisah tu tak sahih. Tapi apapun, apa yang Nabi buat adalah, Nabi tidak stop di tengah jalan. Para Nabi usahakan juga sehingga Allah buat keputusan. Kita bukan dalam bentuk biarkan saja, tak. So kalau dibiarkan, orang tak peduli pun pasal sajak ni, sajak lagi. Dia memang menjadi bualan kita, kan. So adakah dengan kita duduk diam tanpa buat apa-apa? Tak, kita bukan buat begitu. Kita masih lagi menjalinkan hubungan dengan dia. Kemudian, jika seorang suami pulang kerja, ceritakan masalah kerjanya, pasal bosnya, kawan kerja, adakah dikira mengumpat? Bagaimana kalau dikira sebagai sekadar bercerita pada si isteri untuk tenangkan hatinya? Well, selagi macam mana ya? Kadang kita menanggap itu sebagai luahan rasa. Luahan rasa. Dan kita seboleh mungkin nak juga buat nak juga menangkan hati kita bahawa apa yang kita buat tu, tak, ini bukan mengumpat. Sebenarnya itu mengumpat. Habis apa perlu kita buat, Ustaz? Allah kata, ud'uni. Luahlah pada Allah. Mengumpat ni bila kita luah pada manusia. Tapi Ustaz, kita nak juga ada kawan nak berbincang. Luahlah pada Allah. Kenapa nak luah pada manusia? Ada tak Nabi dan para sahabat bincang pasal Abu Lahab? Nabi ada tak konsult pada Aisyah? Syah, kau tahu tak Syah? Abu Lahab tu Syah. Tak ada pun. Pada Khadijah. Nabi ada luahkan pada Khadijah.
tapi tak sebut nama. Dan Khadijah menenangkan Nabi dengan nasihat-nasihat yang baik. Ummu Salamah misalkan, suatu peristiwa Hudaibiyah. Kan nasihat Ummu Salamah, nak tak kalau aku bagi tahu sesuatu yang boleh meredakan keadaan? Ummu Salamah nampak dah apa berlaku dekat luar kemah. Nabi bagi arahan kepada para sahabat dan sahabat tak respon. 3 kali Nabi kata, bangun, cukur rambut, sembelih kurban. Sahabat tak respon 3 kali. Dan sahabat yang ada kat situ siapa? Umar, Abu Bakar, Ali. Nabi masuk ke kemah. Ummu Salamah datang, pujuk. Nak tak kalau aku bagi cadangan? Nabi kata, okey, silakan. Kau keluar, engkau cukur kepala dan engkau sembelih. Nabi pun ikut. Nabi ikut cadangan tu. Ummu Salamah bukan dalam bentuk, tengok. Diorang dah mula derhaka pada engkau. Sedangkan Nabi sedang dirundung kesusahan. Waktu havoc cerita pasal Aisyah, ada seorang penyair yang buat syair cenderung kepada pendapat halayak bahawa Aisyah ada buat sesuatu di belakang Nabi. Ada seorang sahabat, saya lupa nama dia. Tapi di akhir hayat dia, dia buta. Dan Aisyah, apa dia buat setiap kali jumpa dengan sahabat tu? Dimuliakan, dilayan dengan baik sebab dia sahabat Nabi dan dia ahli Badar. Sedangkan sahabat tu pernah buat syair memburukkan Aisyah. Aisyah isteri Nabi kot, dijamin syurga. Tapi cerita-cerita dekat luar, mereka ini lebih selesa berkongsi dengan Allah. Susah Ustaz nak buat, Ustaz, sebab kita ni manusia sosial. Kita nak juga borak-borak dengan suami. Jangan sebut nama. Dah jadi kebiasaan Ustaz. Okey, pelan-pelan. Jangan mendadak. Nanti tiba-tiba suami pelik. Selalu you cerita je pada I apa dekat ni. I macam dah rindulah cerita you. Kenapa you tak cerita? Tak adalah. I rasa semua okey. Allah dah uruskan untuk I. Sebab itulah bawa cerita-cerita semacam tu waktu sujud. Sujud kita paling rapat dengan Allah. Tapi kita selalu memilih sujud terakhir dalam solat je untuk kita berlama-lama. Dan itu pun yang kita minta apa? Untuk murah rezeki kita, untuk kesenangan kita. Tapi kita tidak pun doakan kepada bos. Ada keperluan. Betul, ada keperluan. Tapi bentuk kita bercakap tu macam mana? Allah tak nak sampai ke tahap wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Mengumpat, cari kesalahan orang lain. Betul ada keperluan bercakap dengan manusia. Tapi dalam dia punya SOP. Bukan bermaksud langsung tak boleh bercakap dengan manusia. Boleh je. Tapi adalah bentuk dia. Dan bentuk dia tu yang kita kena ambil tahu. Saya tak tahu. Dan tidak dinafikan. Saya juga buat begitu. Kadang ada berlaku dekat ofis, balik cerita dengan isteri, borak-borak sebelum tidur malam. Dan kita rasa relief. Tapi pelik kan?
Kita bercakap manusia, kita kata atas fitrah, supaya tak depression, ada tak beza kita cakap dengan Allah atas dasar fitrah supaya kita tak depres? Atau kita rasa kita bercakap dengan Allah tu tidak membawa apa-apa kesan? Atau macam mana? Kan? Kita bercakap dengan manusia, kita menanggap dengan kita bercakap begitu, kita kaji dan supaya kita tidak depres. Adakah kesan yang sama itu tidak berlaku kalau kita bercakap dengan Allah? Atau bagaimana? So, kalau tuan-puan masih rasa ada juga keperluan Ustaz cakap dengan manusia supaya tak depres, dan silakan. Sebab kita membesar dengan pengalaman masing-masing, dengan pengetahuan yang kita ada. Namun perlu diingat bahawa Allah terbuka. Innallaha tawwabur rahim. Dia terbuka bila-bila masa. Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah berlari. Kalau kita datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepada kita sedepa. Maksudnya Allah sentiasa bersedia. Plus, kalau kita bercakap dengan Allah, kita luahkan dengan Allah, kita sebenarnya sedang mengusahakan untuk menyelesaikan masalah kita kepada pihak yang paling tepat berkuasa untuk selesaikan. Kalau kita cakap dengan suami, depres kita keluar, depres kita kurang, tapi adakah masalah itu settle? Saya rasa tidak. Dan dalam selepas surah Duha, surah Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Siapa punya problem yang paling besar berbanding problem Nabi? Ada tak orang yang dalam dunia ni yang lebih besar problemnya berbanding problem Nabi? Selepas surah Duha, syarah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami alih beban. Wizrak ni, beban. Wizrak ni juga akan melahirkan perkataan wazir, menteri. So menteri itu beban dia besar, tanggungjawab amanah dia itu besar. Wizrak ni punya besar beban ni, yang Syahira punya nanti saya jawab. Punya besar beban ni digambarkan, diletakkan beban tu atas meja, hampir-hampir patah meja tu. Diletakkan di belakang manusia, hampir-hampir patah tulang belakang. Wizrak. Alladhi anqadha zahrak, yang selama ini memberati atas belakangmu. Beban Nabi ni sangat besar, sangat berat, sehingga punyalah Nabi humble di hadapan Allah. Nabi tak cerita pada para sahabat. Allah turunkan ayat, bagi tahu pada kita berapa besar beban Nabi. Orang paling utama untuk bercerita tentang masalah manusia lain adalah Nabi. Tapi kita tidak dengar sebarang hadis daripada para sahabat yang sebut Nabi pernah bercerita pada kami tentang masalah si fulan. Beban paling besar, kalau nak dikira depresi paling besar dihadapi oleh manusia adalah Nabi. Allah cerita pada kita berapa besar Nabi punya beban. Nabi tak pernah cerita. Dan di hujung Allah kata apa? Fa'idha faraghta fansab. Settle urusanmu pada manusia. Okay? Settle urusanmu pada manusia,
maka engkau kembali pada Allah dan berdiri. Maka kamu kembali kepada Allah dengan berdiri. Okey, terima kasih kerana kongsikan mengumpat yang dibenarkan. Fa idza faraghta fansab, kembali kepada Allah berdiri, wa ila rabbika farghab, dan mohonlah kepada Allah, rapatkanlah diri pada Allah. So Kak Har dia kongsikan tentang mengumpat yang dibenarkan atas tujuan syar'i. Dia ada 6 jenis: membuat aduan, mencegah, menyebut suatu sifat, tapi bukan dalam bentuk condescending. Condescending. Ada beza. Kadang kita tengok, kita sendiri boleh kenal pasti mengumpat yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Dan kita sendiri tahu batas-batas kita. Tapi apa pun, kita makhluk sosial. Bukan saya katakan langsung tak boleh buat, langsung tak boleh nak cerita pada suami, pada isteri, terutama di rumah dalam keadaan tertutup. Kita tidak pun mengaibkan siapa-siapa. Tapi yang penting apa? Selepas daripada apa pun kita lakukan, sama ada betul ke, baik ke, dibenarkan ke atau tak dibenarkan ke, tolonglah taubat kepada Allah. Sebab yang menilai kita adalah Allah. Saya tidak katakan lepas ni tak boleh nak cerita. Silakan. Kalau itu boleh membuatkan kita tenang, silakan. Tapi selepas itu, kita nak hubungan kita dengan Allah tu, taubatlah kepada Allah. Ya Allah, kalaulah ada apa-apa perkataan yang aku ucapkan tidak engkau redha, ampunkanlah aku. Kalau ada perbuatan yang aku buat engkau tak suka, ampunkanlah aku. Sebab tu diikat di hujung tu dengan innallaha tawwabur rahim. Topik ini memang hangat. Topik ini memang berat. Dia melibatkan kita semua dan apa yang pernah kita lakukan selama ini. Dan saya mengakui bahawa saya bukanlah orang yang paling tepat untuk menghuraikan, dan saya huraikan mengikut apa yang saya faham. Cumanya, jom sama-sama. Kita tak nak merobek dah keharmonian yang Allah berikan kepada kita. Sebab daripada aktiviti ini, aktiviti mengumpat ini, sebenarnya kita sedang mengoyak keharmonian yang Allah beri. Asalnya hubungan kita dengan A itu elok je. Tapi datang orang ketiga, cerita pasal dia yang kita tak tahu. Selepas dari kita dengar berita tu, adakah sikap kita sama dengan orang tu? Baik. Asalnya elok, baik. Tetapi kerana itu, hubungan itu sudah jadi renggang. Ingat lagi surah Baqarah, ciri-ciri fasik. Alladzina yanquduna ahdallah, yang putuskan janji dengan Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan dia putuskan hubungan yang Allah suruh berhubung. Awalnya kita elok berbaik, baik, tak ada apa-apa. Tak ada sebarang rasa pun. Tapi bila datang berita, that's it. Dah, aku tak nak percayalah orang ni. Loh. So, peringatan kepada orang beriman didahului dengan berita dari orang fasik, ditutup dengan jaga hati. Oh, dahsyat. So, benda ni sangat berkait, sangat komprehensif.
Allah mulakan dengan cara dengar berita dan Allah tutup dengan bagaimana kita bertindak selepas hati kita dapat berita tu. Hati kita sudah mula ada rasa ni tak betul, yang ni tak betul, ni bersangka-sangka. Puncanya apa? Tu, berita yang kita tak tapis. Puncanya berita yang kita tidak tapis. Dan akhirnya menyebabkan banyak lagi kesalahan-kesalahan lain yang kita buat. Kesan daripada itu. Ayat 13. Dahlah, kita habiskan ayat 12 tu. Ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami telah ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Telah ciptakan past perfect. Past tense. Past perfect. Telah ciptakan. Maksudnya settle. Complete. Penciptaan lelaki perempuan ni complete. Dah tak ada dah gender ketiga. Kembali pula dengan orang tu kan. Dah tak ada dah gender ketiga. Allah dah bagi tahu dah. Kami telah ciptakan engkau. Maksudnya ciptaan tu complete. Sempurna. Hanya ada dua gender. Lelaki, perempuan. Min zakari wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uba. Dan daripada itu, ciptaan itu, kami transform. Kami jadikan kamu syu'uba. Pelbagai bangsa dan kabilah. Wa qabail. Dan pelbagai bentuk kabilah. So ada suku dan ras. Ada bangsa, suku dan ras. Syu'uba wa qabailah. Tujuannya li ta'arafu. Supaya kamu kenal mengenal. Supaya kamu tahu, mengetahui. Bayangkan tuan-tuan. Untuk tahu, persediaan untuk tahu 12 ayat sebelum. Sebelum kita nak ambil tahu, kita kena bentuk didik kita untuk patuh kepada 12 ayat sebelum. So sebelum orang beriman terjun kepada masyarakat, dia perlu jaga lidah dia, dia perlu jaga hati dia, dia perlu jaga tindak tanduk dia. Dia tak perlu terlibat dengan troll, tak perlu terlibat dengan merendahkan orang lain, tak perlu terlibat dengan aktiviti-aktiviti mengumpat ke mengintip, tak perlu. Sebab bila dia terjun kepada masyarakat, matlamat dia untuk mengenal, kenal mengenal. Kalau kita sudah ada pengetahuan yang tak baik terhadap orang yang kita tak kenal, kita sudi ke nak kenal dengannya? Tak. Perkataan lita'arafu selalunya kita translate sebagai untuk mengetahui, untuk kenal mengenal. Untuk kenal mengenal. Lita'arafu sekarang sudah menjadi barang paling penting. Barang dagangan. Kita sebut dalam bahasa moden big data. Big data. Facebook sedang usahakan, telah lama usahakan artificial intelligence. Bila dia tahu demografi satu-satu masyarakat, keadaan satu-satu tempat, nilai adat dan budaya satu-satu masyarakat, senang dijual produk dia. Kalau kita tak kenal orang tu, kita tak tahu keperluan dia, kita tak boleh nak jual produk kita. Lita'arafu sangat penting untuk perdagangan. Sebab tu kadang kalau kita tengok FB, kita baru borak dengan suami dekat rumah. Kadang baru terfikir, nak cari rumah lah. Cuba tengok jujukan iklan dalam FB tentang jual rumah, sewa rumah, renovate rumah. Semua ada. Sebab diorang sudah ada big data. Dia sudah kenal orang dia. Lita'arafu juga dilakukan oleh iblis dan syaitan. Dia dah kenal dah manusia. Mana kelemahan. Mana yang dia perlu buat. Kita je orang beriman.
tidak manfaatkan li ta'arafu dalam urusan dakwah. Sebab tu dakwah kita stagnan daripada dulu. Sama je. Sebab li ta'arafu. Kita tidak benar-benar nak ambil tahu, nak kenal. Kadang bila orang lain perkenalkan diri, saya Muhammad Nazri Mustaqim, kita buat acuh tak acuh. Saya Syida Alias. Okey, nama Syida. That's it. Itu je. Sedangkan li ta'arafu itu sangat besar. Sangat besar. Dan kita bukan sekadar li ta'arafu sangat besar, tapi kita dalam bentuk begini. Kita tak nak kenal orang, tapi kita nak orang kenal kita. Kita tak nak kenal orang, tapi kita nak orang kenal kita. Oh, by the way, saya Datuk tau. Saya baru dapat Datuk Ship. Li ta'arafu. Sebab tu Allah datangkan inna akramakum, orang yang mulia. Dia tak nak mengenali, tetapi dia nak dikenali. Allah kata yang paling mulia. Kenapa nak dikenali? Sebab nak dipandang mulia. Allah kata inna akramakum, sungguh orang yang paling mulia dalam kalangan kamu. Kenapa paling mulia? Sebab Allah sudah pun muliakan semua manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah sudah pun muliakan seluruh manusia. Dan yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Selalu kita lalu ayat ni, selalu ayat ni popular. Kejap. Saya naik. Ni apa dekat sini ni? Apa sini? Wattaqullah. Sini apa? Atqakum. Allah kata sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang dah buat 12 ayat sebelum ni. Yang berusaha jaga diri. Yang minggu lepas kita apa nama, sangat panjang lebar. Sampai mungkin ada yang terluka, saya minta maaf banyak-banyak. Allah kata inna akramakum indallah, kita nak mulia di sisi Allah, tapi Allah bagi tahu dah atqakum ni yang buat dah 12 ayat sebelum. Atqakum innallaha alim, Allah tahu, sangat tahu. Allah tahu kalau kita bercerita dengan suami, tujuannya untuk apa? Allah tahu. Allah tahu. Dan khabir. Allah sudah sangat berpengalaman. Allah tahu benda tu untuk hilangkan depression. Allah tahu. Buatlah sekadarnya. Jangan sampai kita meluahkan itu sebab Allah tahu hati kita. Kita meluahkan tu sekadar untuk lepas tension, atau ada masanya kita luahkan tu sebab kita nak nampak kita betul di mata suami. Maaf Kak juga. Tahu Allah tahu. Innallaha alimun khabir. Allah tahu. So hubungan kita, bagaimanapun kita berinteraksi, pilihlah jalan-jalan takwa yang kita boleh kontrol diri, kawal diri. Sebab ada beza ayat-ayat Quran. Kalau kita berada di pihak yang disoal. Contoh orang datang maki-maki kita, apa stand kita? Apa perlu kita buat? Kalau kita berada di pihak yang menyoal, ada orang bersalah, kita datang kepada orang tu, apa stand kita? Ada panduannya. Sekarang ini, 12 ayat ni, kita berada di pihak superior. Kita ada orang bawah, kita bos. Macam mana kita dengan pekerja bawah? Ada zon? Kalau kita di pihak
Pekerja bawah, ada bos. Orang tu maki-maki kita, macam mana kita? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila ada orang yang luar kawal, dikuasai dengan emosi, bercakap dengan engkau, maki-maki, balaslah dengan ungkapan yang baik. Qalu salama. Tu ada panduannya. Tapi ini kan dalam bentuk kita lebih superior. Tuan-puan, bila masa orang datang pada kita bawa berita, siapa kita ni orang datang pada kita nak bawa berita? Dah tentu kita somebody. Kita ada pangkat, anak buah kita datang bawa berita. In ja'akum fasikum binaba'in. Kan? Atau wartawan datang pada kita bawa berita dalam bentuk ialah berita dekat TV. So sini situasinya berbeza. So begitulah lita'arafu syahid kita pada pagi ini, dia merupakan benda yang sangat besar, manfaatnya pun tinggi, mudaratnya pun tinggi untuk kenal mengenal. Dan dia boleh lita'arafu itu boleh mendatangkan pulangan keduniaan yang cukup lumayan. Perdagangan bergantung kepada lita'arafu, kenal mengenal. Industri pada lita'arafu. Nak buat baju, kalau tak tahu saiz, macam mana nak tahu saiz kalau kita punya hubungan dengan dia tak elok? Macam mana nak jual cookies? Nisha ada tak Nisha? Jual cookies. Macam mana nak jual cookies kalau tak kenal? Kan? So, lita'arafu. Dan next week kita akan pergi ke qalatil a'rab. Berkata orang Arab, orang Badui, orang luar, dia baru masuk Islam, lantas dia kata amanna, kami beriman. Rupanya Allah kata tak, kau belum beriman, kamu baru Islam. Belum masuk lagi iman ke dalam hatimu. Oh, iman tu perlu masuk ke dalam hati. Sebelum ni, ayat-ayat sebelum ni Allah dah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Oh, iman tu di dalam hati. Tu next week kita pergi. So saya tahu ayat ni sangat berat, 12, 13, 12 terutamanya berkaitan dengan peribadi kita, dan kita sama-sama berusaha untuk betulkan yang biasa dan biasakan yang betul, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita masuk ke dalam syurga dengan hati yang mutmain, hati yang tenteram. Macam mana nak dapat hati yang tenteram? Jangan sangka buruk. Sangka buruk kan buat hati kita, dia macam mana? Dia macam mana? Apa berlaku? Kenapa dia macam tu? Saya tak boleh brain dia macam tu. Relax dia sudah. Tak payah fikir pasal dia. Kita fikir pasal kita. Biar hati kita tenang. Sebab kita nak masuk syurga dengan hati yang tenang. Fikir pasal manusia ni tak habis. Fikir pasal manusia ni tak habis. So, barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada Kak Syida. Ustaz tak boleh dengan nama alim khabir itu Ustaz. Tapi kenapa akhir ayat pada akhir tu Allah sebut Allah Maha mengetahui dan Maha teliti tu kan. Maksudnya Allah teliti tu dari segi apa? Kita dari segi kita punya tidak tahu ke atau daripada ayat pada ayat ke-12 tu yang Allah latif itu ada khabir tu. Bila Allah kata innallaha alimun khabir,
kadang dalam proses bertaaruf, berkenal-kenalan ini, tidak semuanya positif. Kan? Tak semuanya positif. Dan lebih-lebih lagi akhir zaman ini, credibility yang namanya orang beriman, orang dekat luar pun tidak begitu mesra. Maksudnya, nama kita sudah tercari lama dah. Kerana perangai orang-orang Islam sendiri. Jadi Allah kata, niat kamu baik, nak berkenalan. Tapi kadang respon daripada orang luar itu tidak seperti yang kita jangka. Penolakan mungkin, rendahkan orang Islam mungkin. Allah kata dia tahu apa yang berlaku. Maka tugas kamu, tindakan kamu kekal menturuti 12 ayat sebelum ini. Allah tahu apa yang berlaku. Itu satu sudut. Dimensi kedua, respon yang baik daripada orang luar. Mengalu-alukan orang beriman nak berkenal-kenalan. Dan Allah kata Allah tahu manfaat yang bakal engkau dapat daripada perkenalan ini. Allah sangat tahu. Allah tahu apa yang berlaku dalam hatimu. Allah juga tahu apa yang berlaku dalam hati orang tu. Allah tahu hasil daripada perkenalan ini, apa impak dia. Semua Allah tahu. Tu yang Allah kata, innallaha alimun khabir. Tentang masa hadapan, serahkan pada Allah. Allah Maha tahu. Sebab kadang kita selalu beranggapan jangan terlalu jujur Ustaz, nanti orang pijak. So adakah kejujuran kita tu dibuat untuk orang atau untuk Allah? Jujur je lah. Nabi Yusuf jujur tapi di penjara. Apa berlaku selepas Nabi Yusuf di penjara? Sebab masa depan kita tak tahu. Masa depan kita tak tahu. Jadi kekallah dengan integriti, kekallah dengan jujur, kekal dengan bercakap benar, kekallah dengan jaga hati, kekalkan itu semua. Sebab yang beri balasan dan ganjaran adalah Allah. Malah lebih tak tahu menggerunkan ke mengasyikkan. Pada surah Kahfi itu, janji Allah adalah annalahum ajran hasanah. Janji Allah setelah orang beriman kekal dengan Quran, janjinya bukan di dunia. Allah tidak pernah janjikan engkau beriman, berpegang dengan Quran akan naik pangkat. Tak. Allah tidak janjikan dunia. Allah janjikan terus syurga. Terutamanya bila berhadapan dengan fitnah Dajjal. Allah tidak pernah janjikan engkau akan sejahtera di dunia. Boleh jadi hidup kita ditindas, diperlekeh hanya dengan berpegang dengan Quran. Boleh jadi kita mungkin mati disisih dari masyarakat dengan berpegang dengan Quran. Cuba tengok dekat Uyghur. Begitu mereka berpegang dengan agama, semakin ditindas. Isteri di rumah dan suami diasingkan. Isteri di rumah dipaksa berzina dengan orang lain. Itu dekat Uyghur. Hanya kerana dia berpegang dengan iman dan Quran. Allah tidak pernah janjikan sejahtera dunia. Tapi Allah terus janjikan syurga. Makithina fihi abada. Mereka tetap tinggal dalam syurga selama-lamanya. Kita jadi ragu-ragu tu kerana apa? Bisikan syaitan. Syaitan yang instil ragu-ragu tu, was-was tu. Ya, nak lepas bebas dari bisikan syaitan bukan mudah. Kita jadi ragu-ragu, tak yakin itu kerana syaitan. Oh, dahsyat. Dahsyat. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Ya Ustaz, sebabnya kan bila kita pada kelaziman kita lah kan, bila kita berdamping Al-Quran,
So kita ingat janji Allah yang mana, janji Allah di dunia sahaja tak sebenarnya kan. So kebahagiaan kita di dunia. So bila kita berambil dengan dia akrab Allah, tengok Allah, akrab dengan Al-Quran, maksudnya kita akan dapat kedamaian, ketenangan itulah di dunia ni kan. Tetapi sebab mungkin setengah orang Allah uji dia dengan cara berbeza kan. Walaupun dia dapat dengan Quran, tapi dia mungkin kehidupan dia anak dia demikian, rezeki dia demikian. Tapi kita satu faham Ustaz, pada bila Ustaz dah menguraikan ayat ni dekat Syidah, bila kita kebahagiaan Allah bagi kekal tu sebenarnya bila kita dah akrab dengan Al-Quran, akrab dengan Allah, kebahagiaan sejati lah di akhirat nanti kan. Betul. Tapi persepsi kita sebenarnya kebanyakannya, bila kita kalau nak bahagia, memanglah nak bahagia tu kena dengan Al-Quran, tapi yang lebih realiti kita kena faham Al-Quran tu sebenarnya bahawa kita kebahagiaan kita akhirat. Kalau kita dah berkata dalam Al-Quran tapi kita masih lagi diuji Allah, persepsi tu yang kita nak bagi tahu macam mana tu dekat masyarakat kan. Sebab kita benar-benar Al-Quran saja, mesti dah bahagia, akan bahagia lah kan. Tapi memang kebanyakan macam tu Ustaz kan. Kalau nak bahagia, rapatkan diri dengan Allah dan tinggalkan perintah-perintah Allah. Al-Quran kena jaga semua kan. Bahagia di dunia lah, masuk murah rezeki, sekian Ustaz. Okey. Saya nak bawa contoh ni. Nabi Ibrahim. Katalah kita berada sewaktu Nabi Ibrahim borak dengan ayah dia. Okay? Kita jadi orang tengah. Nabi Ibrahim borak dengan ayah dia. Atau kita jiran kepada Nabi Ibrahim borak dengan ayah dia. Nabi Ibrahim kata gini tentang iman, tentang Allah. Ayah dia buat apa? Kau cakap lagi aku rejam. Kau keluar dari rumah ni. Okay, ayah dia halau Nabi Ibrahim ugut untuk rejam. Halau Nabi Ibrahim untuk ugut untuk rejam. Pandangan masyarakat, anak bercakap dengan bapa sampai marah. Apa kita punya tanggapan? Anak derhaka. Tengok, keluar rumah. Bagus. Itu sejarah yang berlaku. Macam mana Nabi Ibrahim nak terangkan pada kaum dia bahawa dia bukan anak derhaka dan dia setelah dia dihalau keluar dari rumah. Kan sukar. Tapi Allah portray cerita Nabi Ibrahim, Allah datangkan cerita Nabi Ibrahim dalam bentuk, dia sanggup berhadapan dengan ayah dan dia lebih rela keluar daripada rumah. Nabi Ibrahim ni insan hebat. Tapi apa pandangan masyarakat? Apa pandangan manusia yang tidak dapat panduan dari Quran? Beza. Ini anak derhaka, patutlah bapa dia tak suka dia dihalau daripada rumah. Anyah kau berambus daripada kampung ni, elok dibakar saja. So pandangan siapa sebenarnya yang kita nak ikut ni? Stick kepada pandangan masyarakat atau panduan dari Allah? Sebab tu Quran ini datang dalam bentuk yang begitu asing. Cara dia, cara kita melihat, kan kegusaran kita terhadap, kita tinggal dekat dunia ni, kegusaran kita pada dunia. Tapi rupanya berbeza. Dan tadi ada satu soalan, tentang bolehkah kita cerita nak cari solution tentang problem anak. Contoh cerita mengenai hal anak-anak dengan suami. Itu kan di bawah kawalan kita. Kita cerita pasal anak bukan mengumpat dia. Itu bukan kategori mengumpat. Tak. Kita di pihak berautoriti bercakap dengan ketua keluarga tentang masalah anak. Kita nak selamatkan dia dari api neraka. Anak saya terkedu bila isteri saya cerita pasal kejut subuh. Kan seorang ibu tanya kepada seorang ulama, macam mana kalau anak saya sukar nak bangun subuh? Ulama tu kata, ibu cuba bayangkan kalau rumah ibu terbakar. Apa ibu buat pada anak tu yang sedang tidur? Ibu akan bangunkan dia seboleh mungkin sampai dia keluar. Ibu, anak yang tak solat dibayangi oleh bakaran api neraka.
Apa ibu rasa? Wow. So sebab itulah untuk anak buatlah sehabis daya. Sebab kita yang nampak. Dia belum nampak, kita yang nampak. Biarlah patah sekarang. Jangan patah kemudian hari. Biarlah menangis sekarang. Jangan nanti kita menangis. Itu untuk anak sebab kita boleh kawal. Wow. Dah lah Kak. 11.30. Ya Ustaz. Okey. Kita sampai ke penghujung. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz switch on kita orang semua kan dengan kita. Tapi alhamdulillah lah kan ada pernyataan pada surah Al-Hujurat ni besar pun Ustaz. Surah Al-Hujurat ni Ustaz memang sebab kita didedahkan dengan ayat-ayat yang popular sahaja, surah-surah popular kan. Al-Hujurat ni tak berapa popular di kalangan masyarakat kan, tapi sebenarnya berkaitan kehidupan kita sebagai masyarakat kan. Subhanallah, alhamdulillah kita dapat pengajaran pada apa yang saya sampaikan pagi ini insya-Allah. So dengan itu disambung pada ayat 13 pada sesi akan datang Ustaz ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudah urusan kita walaupun sekarang Ustaz pun jangan tengah pekerjaan kan, masa yang terhad insya-Allah, tapi kita berharap pada izin Allah kan. Sangka baik dengan Allah, mudah-mudahan kita ada rezeki lagi pada hadapan ya. Insya-Allah Ustaz. So dengan itu kita akan sesi pagi ini dengan tahiyat kafarah dan kesalahan al-amus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Syida. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Aduhai, tadi kalau boleh kita kena buat orang kata orang kaji balik semua pada 12 nanti insya-Allah. Nah, so kita akan sesi pagi ni lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah apa ni?